Allah utuskan kepada siapa? Ila Fir'aun. Fir'aun ini gelaran aja lah. Fir'aun ini gelaran bagi Raja Mesir. Kalau kita panggil tuanku ke apa, kita panggil agung ke, kita panggil apa? Kita punyalah agung kan. Dia agung, nama agung tu agung ke? Itu gelaran dia je. Sama juga lah Fir'aun ni gelaran dia. Gelaran bagi Pharaoh lah. Pharaoh bagi Raja Mesir. Yang apa ni? Dalam Quran secara konsisten Allah cakap Fir'aun. Tapi bila Raja Mesir Allah sebut Fir'aun. Tapi bila tiba Nabi Yusuf aja Allah tak gelar Fir'aun. Wa qala al-malik. Allah cakap Malik pula. Itu yang Bible tak sama. Bible dengan Al-Quran, kalau kita baca Bible, dia panggil Pharaoh juga. Kalau dalam chapter Joseph tu, dia panggil Pharaoh, dia panggil Fir'aun. Kisah-kisah Nabi Yusuf tu. Tapi Allah tak panggil Fir'aun. Allah panggil apa? Malik. Malik tu apa? Raja. Raja. Macam mana pula? Kita baca sejarah apa yang terjadi sebenarnya pada zaman Nabi Yusuf tu. Jadi ulama pun kajilah. Rupanya memang betul lah. Pada zaman itu raja yang berkuasa, dia adalah orang bawahan, orang rakyat biasa yang gulingkan Fir'aun. Jadi dia tak pakai title Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf. Subhanallah, tepatnya Al-Quran. Jadi dia tak guna Fir'aun, dia guna Malik. Maka Malik bermimpi kan, raja bermimpi. Ada yang cakap raja tu masuk Islam, ada yang kata lah. Ada dua ya. Jadi kepada Fir'aun. Fir'aun ni raja Mesir. Wa Haman. Ini lagi satu yang menakjubkan. Yang kita cakap, kita tak menakjubkan lah. Pasal kita ni hidup zaman senang aja. Nak tahu Haman siapa? Macam mana? Nak tahu Haman? Google aja lah. Nak tahu Haman. Dulu nak tahu Haman susah kalau cakap 20-30 tahun Haman nak pergi mana aku nak dapat cerita tentang Haman ni kan. Sekarang ni subhanallah, who is Haman? Siapa ni Haman? Keluar semua Wikipedia, semua kan. Macam tak ada apa-apa. Tapi zaman Rasulullah SAW, apa lagi Rasulullah SAW, cerita Bani Israel atau cerita Mesir Purba punya, dulu punya Mesir tu, yang Fir'aun yang ni sekarang Nabi Musa ni, yang dulu punya bukan itu Yusuf yang dulu punya Mesir. Ini Mesir baru juga. Tapi lama juga beribu-ribu tahun sebelum tu, ribu tahun. Macam mana Nabi boleh keluarkan satu nama? Kalau Quran ni daripada Rasulullah SAW, macam mana Rasulullah boleh plug nama ni Haman? Begitu saja. Wah, Haman 8 kali disebut dalam Al-Quran Haman ni. Confirm tak silap punya, 8 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi Haman. Jadi ulama attack lah, bukan ulama Kristian dengan Yahudi ni, mereka serang. Ini siapa ni Haman ni? Mereka kata ini satu pembohongan lah. Mana ada nama Haman? Pasal apa? Mereka pun tak ada berita tu. Mereka pun tak dapat juga Haman ni. Mereka pun tak boleh tahu juga macam mana mereka nak. Dia pun, walaupun ini Nabi Musa ni, dia punya kisah Nabi Musa ni pada zaman pada berita ni, cerita ni adalah cerita orang Yahudi. Dan Yahudi pun tak sebut juga nama Haman ni. Ini yang mereka cakap macam mana Al-Quran boleh sebut. Maurice Bucaille lah. Kita tahu Maurice Bucaille seorang Yahudi. Yahudi ke seorang apa ni, Kristian ke. Dia pergi cari perjalanan dia. Satu buku dia tulis tu kan, siapa ni Haman. Dia pergi belajar tulisan Mesir lama punya, tulisan yang pakai apa? Drawing orang tu. Dia bukan tulisan ABC punya. Tulisan drawing punya, gambar-gambar, tulisan gambar-gambar ni semua. Dia mendalam-dalam cari betul-betul dapat nama tepat Haman, menteri Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Terus dia masuk Islam kita. Terus dia tulis kitab Bible, Quran and Science tu. Tulis satu kitab tu. Itu penyelidik betul-betul dengan nama Haman. Tersenyaplah
Lepas tu dah tak akan lagi. Orang-orang sendiri yang cari, yang cakap siapa ni sebenarnya Haman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana tahu berita tentang Mesir dulu kan, cerita-cerita lama ni. Ini yang kita cakap mukjizat. Mukjizat yang kan, bila Rasulullah cakap Haman memang tepat-tepat nama Haman. Kemudian ada nama lagi tak? Haman tu menteri lah, menteri Firaun. Ada cakap menteri pembangunan. Menteri pembangunan ada yang saya dengar lah, tapi dalam kitab tafsir dia cakap menteri dia, wazir Firaun. Kemudian Qarun. Qarun ni siapa ni? Qarun ni dia adalah Bani Israel. Dia bukan daripada orang Firaun. Dia bukan orang Mesir lah. Orang Mesir, orang Kipti ya, Kipti. Haman ini semua Kipti. Saya teringat saya pernah cakap dengan guru saya. Ini orang Mesir ni orang apa ni? Dia kan kelakar juga lah dijawab, tapi tak apa. Tuan-tuan nanti kita pergi lain story pula. Qarun di sini dia adalah Bani Israel. Dia daripada Bani Israel. Bani Israel yang nak cakap murtad tak murtad lah. Bani Israel yang jadi penyokong Firaun. Gitu. Bani Israel penyokong Firaun. Dia kerajaan apa? Firaun. Kerajaan ni milik Firaun. Dan Firaun dia pecah-pecahkan masyarakat ketika itu. Ada yang Bani Israel, pecahan terbesar sekali golongan Bani Israel dengan Kipti, bangsa Kipti. Kipti ni orang Mesir lah. Saya tanya dengan dia, Firaun ni bangsa Kipti ke? Tak, dia bangsa Tuhan dia. Allah Akbar. Dia tak nak, pasal dia orang Mesir. Dia orang Mesir. Ustaz apa ni, Syekh ni orang Mesir. Dia kata itu Firaun ni dia bangsa Tuhan dia. Jadi dia pecah Kipti dengan bangsa Bani Israel. Jadi Qarun ini dia daripada Bani Israel. Cuma dia support Firaun. Macam sekarang ni orang Palestin yang support Israel, ada tak? Banyak lah. Kita kata tebing barat tu, yang tempat-tempat tertentu itu semua penyokong Israel tu semua. Yang kita sedang tangkap ni kan, tentera dia pun ada yang Islam juga. Tentera Israel ni pun ada yang Islam juga. Sekali mereka tangkap. Jadi sama, ada penyokong apa ni? Penyokong. Jadi adakah Allah utus Nabi Musa kepada 3 orang ni sahaja? 3 orang ni tak. 3 orang ni, 3 jawatan ni dia mewakili masyarakat. Satu Firaun. Firaun memang raja ataupun punya presiden ke, dia ketua prime minister kan, satu. Yang wazir ni adalah menteri-menteri dia. Jadi semua menteri ni siapa yang lantik? Kalau kita lah, kita rakyat dah yang lantik. Siapa yang lantik dia? Kita nak marah pula. Kamu ngamuk kenapa gini? Bukannya kat lantik, jangan salah orang lain. Siapa lantik? Kau dah lantik, kau nak bising. Jadi dia mewakili semua menteri ni. Menteri di parlimen ni, dia mewakili tuan-tuan. Macam aku tak ada pula. Sama juga mewakili kita. Dia mewakili kita semua. Betul tak? Betul ke tidak ni? Jadi dia boleh naik jadi menteri kan? Kalau menteri yang tak ada apa ni, tak ada tempat lain lah. Ini semua kan kebanyakan dia. Jadi Qarun ini adalah dia punya orang kaya. Orang-orang kaya yang apa ni, dia mewakili orang kaya. Jadi sebenarnya dia mewakili masyarakat semuanya. Kepada tiga orang ni, iaitu mereka ni mewakili kaum yang sombong ni, yang sombong, yang bongkak, yang keras kepala ni. Biasanya tiga golongan ni. Kalau keluar orang yang bongkak, yang sombong, sekarang ni setan ni apa, mana satu? Dia Firaun nak confirm. Yang lain cuma yang keluar dia menteri-menteri dia. Itu yang lain-lain, yang Saudi itu semua, yang mana satu pula? Itu Qarun lah. Orang-orang kaya itu semua.
Ini cuma negeri-negara yang kaya tu. Jadi dia mewakili kelompok-kelompok. Faqalu, lalu mereka berkata, sahirun kadzab, dia adalah sahirun. Nabi Musa adalah seorang ahli sihir, kadzab, dua sahir dengan kadzab. Ini tuduhan biasalah. Semua orang baik, terutamanya Nabi, semua Nabi dituduh. Kalau orang baik tuan-tuan tengok kalau orang baik dituduh, dicakap sesuatu terhadap orang baik, kita stop dulu. Jangan cepat kita melata ke, kita take side ke, kita ambil berpihak ke apa. Kalau orang baik aja dituduh aja, jaga-jaga. Dia jaga juga. Sama ada betul atau tak betul. Dan biasanya tak betul. Kalau orang baik, syekh ni, ulama ni, kita dituduh-tuduh ini semua, dituduh macam-macam, jaga-jaga dulu. Jangan cepat kita percaya. Jangan cepat kita percaya. Siapa? Para anbiya, nabi-nabi semua dituduh. Semua dituduh, penipu ni, pembohong ni, semua dituduh para anbiya. Ahli sihir semua dituduh sahir. Jadi semua orang yang baik dan ulama ni warasatul anbiya. Kalau ulama dituduh macam-macam tu biasa je tuan-tuan. Ulama-ulama kita cakap ulama-ulama ni selepas rasul-rasul cakap imam-imam kita lah, imam-imam 4 ni dituduh teruk-teruk. Imam Syafi'i dipermalukan, dibawa di anggota, dipenjarakan. Memang sekarang kita agungkan mereka. Tapi kalau kita hidup zaman mereka, mungkin kita tak ikut ajaran mereka juga. Imam Ahmad bin Hanbal, dia sekarang filem dia ada keluar. Filem Imam Ahmad bin Hanbal, kita tengok macam mana dia kena tuduh teruk-teruk. Imam Sunnah kena tuduh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sampai semua 4. Kalau dah sampai penjara, masuk penjara, tuduhan dia teruk tak? Berat tak sampai masuk penjara. 4 imam ni masuk penjara, pernah masuk penjara. Dan ada riwayat cakap Imam Abu Hanifah sampai meninggal lah. Imam Abu Hanifah kerana didera dibelasah di dalam penjara. Jadi kalau ulama-ulama besar, syekh-syekh ni semua, orang cakap sesuatu, tuduh kepada mereka dengan sesat dengan ini, kita jangan cepat sangat. Kita jangan cepat sangat. Ini pengajaran bagi kita. Nabi, para anbiya pun dituduh sebagai pembohong, pendusta, sahirun, ahli sihir dan kadzab. Sihir, kenapa dia tuduh sihir? Kerana mukjizat dia. Ayat dia, dan Allah bagi Nabi Musa mukjizat, dia terbalik cerita, tukar cerita, ini bukan mukjizat, ini adalah sihir. Nabi pernah tak? Nabi bila bacakan Al-Quran, orang terpukau tuan-tuan. Orang Arab yang terpukau bukan orang Arab pengikut dia. Yang orang beriman terpukau. Yang orang kafir ni, Al-Walid bin Mughirah, dia terpukau bila dengar. Abu Jahal semua terpukau. Lepas tu dia kata ini sihir. Ini apa yang Muhammad ni, dia ni sihir. Apa yang dia baca ni sihir. Di mana dia tak sihir? Dia baca je berpisah, suami dengan isteri, anak dengan ibu bapa, tinggalkan agama ni kerana sihir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi baca? Al-Quran. Tufail ni cerita dia bila nak tawaf di Kaabah, dia cakap ketutup punya telinga. Tufail ni seorang ahli bahasa, maka bahasa, dan dia juga seorang doktor, tabib. Jadi dia akan ada nanti kenapa pemuda Quraisy ni dia akan baca. Kata kau tutup telinga kau dengar je, kau terpengaruh. Jadi Tufail pun tutup dia nampak Nabi tengah baca. Dia tawar 2 kali. Lalu dia kata bila dia, kan ni Tufail ni, kau berhadapan dengan ketua-ketua ini semua, macam mana orang macam gini pun kau tak boleh handle. Jadi kau lagi seorang doktor tabib, boleh rawat orang ni semua. Dia pun jumpa Rasulullah SAW. Cakap, dia pun buka dia punya plug tu, dia pun jumpa Rasulullah SAW. Cakap, aku seorang doktor, aku tabib, aku dengar kau ada sakit, boleh tak aku tolong kau? Itu je. Cakap, boleh tak aku tolong kau? Nabi tak baca ayat Quran, tuan-tuan. Nabi baca apa? Nabi baca khutbatul hajat tu. Innal hamdalillah
nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syururi anfusina wa min sayyi'ati. Dia habis macam saya baca tu, mayyahdihillahu fala mudilla. Habis baca, Tufan terkejut dengan terpakut dia. Kau boleh ulang lagi tak? Tufan dia boleh ulang lagi tak? Sekali lagi Tufan dengan terus masuk Islam. Itu je Nabi baca. Itu atau cakap itu sihir. Satu sihir. Nabi ada sihir. Jadi dituduh padahal yang Nabi baca adalah ayat Quran. Perkataan yang indah daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka sebut itu adalah sihir. Kerana kadzab hujah Nabi Musa. Nabi Musa berhujah, kita lihat dengan Firaun dalam Quran dengan hujah yang bernas, yang mubin, yang Allah cakap dengan sultan yang mubin. Mereka kata itu adalah kadzab, pembohong. Bagaimana dia pusing cerita, terbalik cerita. Dan sekarang di Palestin dia berhujah, dia pergi ke court, berhujah dia akan bohong, Hamas buat ini, Hamas buat ini semua bohong. Tak boleh je. Mereka akan katakan begitu kepada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Ini dia lah. Kita kata. Kemudian